tekan butang subscribe dan butang lonceng untuk terus belajar bersama Cikgu Wei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 2 di seluruh Malaysia, sekolah kebangsaan dan juga kepada ibu ayah yang sedang membimbing anak-anak untuk mempelajari ilmu sains pada hari ini. Pada hari ini Cikgu Wei akan kongsikan tentang pengenalan unit-unit sains tahun 2 berdasarkan buku teks Sains tahun 2 Sekolah Kebangsaan di bawah KSSR Semakan 2017. Baik, untuk murid-murid yang DLP boleh juga tengok, boleh juga tonton video ni untuk anda tahu topik-topik dan juga unit-unit yang perlu dipelajari untuk sains tahun 2. Sebelum mulakan perkongsian ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kemudahan untuk anak-anak belajar dan juga semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya dan daripada penyakit-penyakit dan juga virus yang sedang melanda sekarang ni. Baik, cikgu teruskan perkongsian cikgu. Kita nak tengok pengenalan apakah yang akan dipelajari oleh murid-murid tahun 2 di dalam subjek sains dan juga apa ibu dan ayah juga boleh tahu apa yang anak-anak telah pelajari yang akan pelajari. Mari kita tengok kandungan yang akan dipelajari dalam buku teks sains tahun 2. Yang pertama, unit 1. Okey, kalau kita tengok murid-murid tahun 2, anak-anak tahun 2 akan pelajari sebanyak 10 unit. Sama dengan sains tahun 3 sebanyak 10 unit dan juga sains tahun 1. Kalau perasan kita tengok unit 1 sampai unit 5 sama dengan tahun 3. Tajuk dia kemahiran saintifik sehinggalah tumbuh-tumbuhan. Tahun 3 pun murid-murid akan belajar kemahiran saintifik dan juga sehingga tumbuhan unit 1 sehingga unit 5. Untuk tahun 1, unit 1 sama, unit 2 sama, unit 3 untuk tahun 1 benda hidup dan benda bukan hidup. Tu yang beza dia. Untuk unit 4 manusia, unit 5 haiwan dan unit 6 dia akan jadi tumbuhan untuk tahun 1. Okey, yang membezakannya di unit 6 dan sehinggalah unit 10. Tahun 3 berbeza dengan tahun 2. Tetapi walaupun tajuknya sama, tapi subtopik adalah berbeza. Untuk tahun 2, kemahiran saintifik terbagi kepada 2 iaitu proses sains, kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif sama. Untuk tahun 2, perbezaan dia murid-murid hanya belajar 4 kemahiran proses sains iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan juga berkomunikasi. Kalau tahun 1 murid-murid hanya belajar 2 sahaja kemahiran proses sains iaitu memerhati dan juga mengelas. Apabila naik ke tahun 3, murid-murid anak-anak kita akan belajar sebanyak 6 kemahiran proses sains. Okey, ini 4 tambah lagi 2 kemahiran proses sains. Kemahiran manipulatif sama saja, 5 kemahiran manipulatif tahun 1, tahun 2, tahun 3. Cuma mungkin penerangan dalam buku teks tu lebih detail apabila di tahun 2 dan di tahun 3. Untuk peraturan bilik sains, okey, sama, lebih kurang sama yang murid-murid akan pelajari. Untuk unit yang ketiga, manusia. Okey, di tahun 1 murid-murid akan pelajari tentang deria manusia kan, deria manusia, tubuh badan manusia. Okey, untuk di tahun 2 murid akan belajar dengan lebih detail sikit tentang manusia iaitu bagaimanakah manusia membiak. Dengan cara apa manusia membiak? Adakah dengan cara melahirkan anak ataupun bertelur ataupun hanya melahirkan anak? Okey.
Selain itu, murid akan belajar tentang pembesaran, saya membesar. Okey, daripada bayi sehinggalah dewasa, macam mana proses pembesaran manusia. Seterusnya, murid-murid, anak-anak kita akan belajar tentang tumbesaran manusia yang berbeza. Ada murid yang lebih tinggi daripada murid lain, walaupun sama tahun 2, tetapi ada perbezaan dari segi ketinggian, ada dari segi besar, berat badan. Okey, itu adalah tumbesaran yang berbeza. Murid-murid akan pelajari di unit yang ketiga tentang manusia dan juga pewarisan. Okey, pewarisan ni maksudnya murid-murid mewarisi ciri-ciri ibu dan ayah ataupun mewarisi ciri-ciri ibu, datuk dan nenek. Contohnya ada murid yang berkulit putih, kemungkinan dia mewarisi ciri ibu dan ayah dia. Mungkin ayah dia berkulit putih, dia pun berkulit putih. Ada murid yang berambut kerinting, tetapi ibu dan ayah tidak berambut kerinting, mungkin datuk dan nenek dia berambut kerinting. Jadi dia mewarisi ciri-ciri yang ada pada datuk dia dari segi rambut. Okey. Seterusnya, sebelum tu tak ingat, ada rekreasi sains. Saya ingat saya jawab. Okey, rekreasi sains ni maksudnya satu aktiviti sains yang menarik yang adik-adik boleh lakukan ataupun boleh cipta di sekolah ataupun di rumah. Saya ingat tu maksudnya refleksi daripada unit yang murid telah pelajari di akhir unit tersebut. Contohnya bagi ada refleksi yang ringkas untuk adik-adik ingat. Okay, saya jawab ni maksudnya ada soalan yang telah disediakan dalam buku teks untuk adik-adik jawab. Okey, seterusnya unit yang keempat iaitu haiwan. Bagaimanakah haiwan membiak? Okey, haiwan membiak dengan cara bertelur dan juga melahirkan anak. Tak sama dengan manusia. Haiwan membiak dengan dua cara, bertelur dan melahirkan anak. Dan juga adik-adik, anak-anak, murid-murid akan belajar bagaimana apakah haiwan yang bertelur sedikit, apakah contoh haiwan yang bertelur banyak, dan juga apakah contoh haiwan yang beranak sedikit dan melahirkan anak dengan banyak. Okey. Dan di unit ini juga anak-anak akan pelajari ada haiwan yang serupa dengan induk dia daripada kecil, ada haiwan yang berbeza dengan induk dia daripada kecil. Sebagai contoh, rama-rama kan, daripada kecil dia lain, lepas tu proses kitaran hidup dia sehinggalah menjadi seekor rama-rama. Seterusnya, murid-murid, anak-adik akan belajar tentang tumbuhan. Okey, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada hidupan lain seperti manusia dan juga haiwan. Okey, sebagai contoh lah cikgu bagi kepentingan dia sebagai habitat untuk haiwan. Habitat ni maksudnya tempat tinggal untuk haiwan. Contoh seperti monyet tinggal di atas pokok, ataupun burung buat sarang di atas pokok. Kepentingan lain sebagai contohnya untuk sebagai ubat-ubatan kepada manusia. Akar tumbuhan tu kan sebagai ubat-ubatan, daun dia tu sebagai ubat-ubatan. Okey, seterusnya keperluan asas biji benih bercambah. Jadi adik akan belajar keperluan asas biji benih dalam unit 5 ni. Dia tak sama dengan keperluan tumbuhan. Keperluan asas tumbuhan, keperluan asas biji benih bercambah ni lain. Okey, tumbesaran tumbuhan akan pelajari juga, urutan tumbesaran tumbuhan dan juga keperluan asas tumbesaran. Okey, apakah keperluan asas bagi sesuatu tumbuhan tu untuk membesar? Okey, seterusnya rekreasi sains saya ingat dan saya jawab seperti unit-unit yang lain juga. Okey, seterusnya kita tengok unit yang ke-6. Tajuk dia terang dan gelap. Okey, murid-murid akan pelajari apakah yang menyebabkan keadaan itu terang. Satu situasi terang, apakah menyebabkan kenapa ada keadaan gelap malam kan. Okey, dan belajar tentang sumber cahaya. Apakah sumber cahaya yang paling utama? Okey, iaitu matahari. Ada tak sumber-sumber cahaya lain? Ada. Dalam tajuk ni adik-adik akan belajar dengan guru-guru di sekolah tentang sumber-sumber cahaya, tentang keadaan terang dan gelap, tentang bayang-bayang, pembentukan bayang-bayang, kenapa bayang-bayang ni terbentuk, macam mana faktor pembentukan bayang-bayang tersebut. Okey, macam manakah kejelasan bayang-bayang dapat terbentuk, apakah faktor dia. Dan dalam tajuk ini, dalam unit ini juga menarik sebab ada bahagian untuk permainan bayang-bayang, mencipta permainan
bayang-bayang. Okey, kalau di sekolah mungkin aktiviti ni sangat menarik. Kalau di rumah sekarang ni, kalau kita masih teruskan PDPR di rumah, mungkin sedikit terbatas untuk membuat aktiviti yang menarik ni. Okey, mungkin mengikut guru-guru adik-adik lah. Mungkin ada idea dan kreativiti masing-masing cikgu-cikgu, adik-adik, InsyaAllah. Okey, seterusnya adik-adik, murid-murid akan pelajari tentang tajuk elektrik. Kenali komponen elektrik. Apakah komponen elektrik? Contohnya cikgu bagi iaitu 3 ada komponen elektrik: sel kering, mentol dan juga suis. Okey, fungsi komponen elektrik. Apakah fungsi komponen elektrik yang cikgu telah nyatakan tadi, dan bagaimana kita nak membina litar elektrik? Kalau di sekolah sangat menarik sebab dah ada bahan-bahan di makmal sains, di bilik sains untuk adik-adik, untuk murid-murid bina litar elektrik. Kalau di rumah ni mungkin terbatas sedikit lah, mungkin terbatas sedikit untuk nak jalankan aktiviti ni. Okey, seterusnya mengapa mentor tidak menyala? Apakah sebab? Adik-adik akan belajar, dan juga akan belajar tentang konduktor dan juga penebat elektrik. Apakah yang dimaksudkan dengan konduktor? Apakah yang dimaksudkan dengan penebat elektrik? Dalam tajuk ini, okey, murid-murid akan diberitahu, dia akan dijelaskan oleh cikgu-cikgu tentang semua subtopik yang dinyatakan dalam buku teks ni. InsyaAllah sangat-sangat menarik untuk adik-adik pelajari tajuk elektrik ni. Baik, tajuk unit yang ke-8 akan belajar tentang campuran. Kaedah mengasingkan campuran. Contohnya campuran makanan di rumah, kacang dicampur dengan kismis, dicampur dengan maruku. Macam mana kita nak asingkan semua campuran tu dalam satu bekas? Kita nak asingkan dia. Okey, dia ada beberapa cara. Sebagai contoh lah cikgu bagi 2 contoh, iaitu cara menyisih dan juga mengayak. Dalam unit ni mungkin adik-adik akan dijelaskan oleh guru-guru dengan lebih detail lagi, dengan lebih jelas lagi cara ataupun kaedah untuk mengasingkan campuran. Dan dalam unit ini juga akan dipelajari tentang bahan larut dan bahan tidak larut, bahan larut yang lebih cepat. Okey, untuk unit yang ke-8 ni, sub unit dia tak banyak sangat berbanding dengan unit-unit lain, tetapi sangat menarik juga untuk dipelajari dan untuk adik-adik mendapatkan ilmu. Baik, seterusnya unit yang ke-9. Okey, unit ke-9, sub unit yang pertama akan mempelajari tentang sumber air semula jadi. Apakah sumber air semula jadi? Setiap hari kita menggunakan air. Tahukah adik-adik dari manakah sumber air semula jadi tersebut? Okey, cikgu bagi dia ada 5 sumber air semula jadi. Cikgu bagikan 2 saja. Sebab cikgu nak adik-adik cuba belet buku teks ini dan juga cuba cari apakah sumber air semula jadi. Okey, cikgu bagi 2 contoh, iaitu hujan dan juga tasik. Okey, ada lagi 3 lagi boleh cari. Okey, seterusnya belajar macam mana air itu mengalir daripada keadaan tempat mana, tinggi ke rendah ke ataupun rendah ke tinggi. Aliran air semula jadi, kitaran air semula jadi kan. Setiap hari air ni ada, tak pernah kering pun. Memanglah air yang adik gunakan tu daripada pipe, tapi sebelum sampai ke pipe tu macam mana proses air semula jadi itu berlaku, yang menyebabkan kita dapat menggunakan air setiap hari. Baik, seterusnya adik akan belajar tentang udara, bagaimanakah udara bergerak, dan aktiviti yang menarik iaitu mencipta roket angin. Kalau di sekolah sangat menarik, mungkinlah kalau di PDPR lagi di rumah sangat terbataslah aktiviti ni, tapi mungkin boleh adik-adik boleh cipta di rumah dengan ibu dan ayah dan juga adik-beradik di rumah kan. Okey, seterusnya rekreasi sains, saya ingat dan saya jawab macam biasa. Last kali, unit yang terakhir iaitu unit teknologi. Unit teknologi ni, kalau tahun 1 murid-murid tahun 1 adik-adik telah belajar tentang bentuk asas dan juga bongkah bentuk asas. Okey, bongkah bentuk asas dan juga bentuk asas tu digunakan untuk membuat binaan yang stabil di unit yang ke-10 ni, tahun 2 teknologi kan, binaan pilihan saya. Okey, dalam topik ini, dalam unit ini, adik-adik akan ciptakan satu objek menggunakan Lego. Lego sangat menarik, menggunakan Lego untuk objek binaan objek. Sebagai contoh, nak bina kapal terbang, nak bina lori, nak bina manusia menggunakan
Lego dan juga ada manual bergambar sebagai rujukan adik-adik. Sangat-sangat menarik dan juga fun tajuk ni. Tajuk yang terakhir. Baik, untuk tajuk ni, untuk sains tahun 2, okey, cikgu dah terangkan 10 unit. Itu saja cikgu rasa. Okey, kenapa tujuan cikgu terangkan tajuk ni? Cikgu jelaskan supaya dapat menarik minat adik-adik dan juga anak-anak ibu ayah di rumah untuk tahu apa yang perlu dipelajari kan sains ni tahun 2 ni. Sebab kebanyakan murid ni dia bila dah naik ke tahun baru, mereka ni akan hanya belajar je, tak tahu nak belajar apa kan. Jadi bila kita dah tahu tajuk yang kita perlu pelajari, dapat menarik minat adik-adik dan juga adik-adik sentiasa menunggu untuk belajar benda-benda, tajuk-tajuk yang menarik ni kan. Bila kita dah tahu, mesti kita nak belajar. Okey, itu tujuan utama cikgu. Baik, seterusnya kita tengoklah sedikit tentang topik-topik yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, ni kemahiran saintifik. Okey, 4 kemahiran saintifik: memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan juga berkomunikasi. Itu dia punya kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains Okey, seterusnya kemahiran manipulatif. Ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 kemahiran manipulatif. Baik. Okey, ni yang cikgu katakan tadi, rekreasi sains. Nampak tak tu? Okey, rekreasi sains ni menggalakkan adik-adik, anak-anak hasilkan sesuatu aktiviti yang menarik di rumah. Mungkin boleh buat di rumah. Dan saya ingat ni adalah sebagai refleksi minda apa yang telah belajar di muka surat yang ada hadapan tu. Ini sebagai konklusi apa yang telah adik-adik pelajari. Okey, ni perhatian bilik saya. Okey, ni tajuk manusia, unit manusia berbiak, manusia membesar. Nampak, daripada bayi sampailah dewasa. Macam manakah manusia membesar? Seterusnya tumbuh sarang yang berbeza. Okey, kita tengok di sekolah nanti. Nampak tak? Ada. Okey. Seterusnya, okey, ni ciri-ciri pewarisan. Jenis rambut. Nampak tak? Okey, jenis rambut, warna kulit. Itu mewarisi. Cuba adik tengok, adik ni mewarisi siapa? Ibu ke, ayah ke, ataupun datuk ke, nenek ke? Okey. Ini tajuk haiwan. Haiwan membiak, bertelur sedikit dan betul banyak. Cuba adik kena asing kelaskanlah haiwan yang membiak dengan cara bertelur, haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, dan juga ni haiwan yang beranak sedikit, haiwan yang beranak banyak. Okey, ni tentang haiwan lah. Okey, seterusnya tajuk tumbuhan. Okey, ni kepentingan tumbuhan yang cikgu sebutkan tadi. Habitat untuk haiwan, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas, sumber ubat, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Itu kepentingan tumbuhan. Okay, yang lain-lain adik boleh tengok dalam buku teks yang di rumah. Okay, ini terang dan gelap. Tajuk unit terang dan gelap. Okay, ini permainan bayang-bayang. Boleh cuba buat di rumah. Permainan bayang-bayang ni sangat menarik. Okay, ini tajuk elektrik, komponen elektrik. Ni komponen elektrik ada 3: sel kering, mentor dan juga Swiss. Macam mana kita nak sambungkan komponen-komponen elektrik tersebut untuk menjadi satu litar kan. Kita nak membina litar untuk kita pastikan mentol itu menyala. Okey, konduktor dan juga penebat elektrik. Okay, ini tajuk campuran. Contohnya cikgu cakap tadi, ni cara nak mengasingkan campuran. Okey, contohnya mengayak dan juga menyisih. Okey, seterusnya yang lain ada boleh tengok dalam buku teks. Okey, ni sumber air semula jadi. Tadi cikgu cakap ada 2. Yang lain adik tengok sendiri, cikgu tak nak tunjuk. Okey, ni air mengalir daripada mana ke mana. Okey, ni kitaran air semula jadi. Cuba tengok, sangat menarik. Kalau adik tak faham, adik-adik tak faham, anak-anak tak faham, boleh rujuk, boleh layari di channel Cikgu Ware di YouTube. Cikgu Ware, type saja Cikgu Ware, WEA. Ada cikgu sediakan video kitaran air semula jadi dan sumber air semula jadi tu. Kemungkinan video tu dapat membantu
adik-adik untuk lebih faham tentang kitaran air semula jadi, insya-Allah. Okey, seterusnya tajuk udara. Okey, mencipta roket angin. Dan last kali ni, tajuk teknologi, binaan pilihan saya. Okey, contoh cikgu cakap tadi kan, kita menggunakan Lego set binaan, menggunakan Lego sangat menarik. Itu dia dan ada manual bergambar untuk adik kalau tak pandai nak bina, boleh tengok manual tu, boleh cipta helikopter, rusa, kapal layar. Kita nak bina binaan dengan menggunakan bongkah ataupun Lego. Okey, ni contoh sangat-sangat menarik. Okey, itu saja untuk buku teks tahun 2, sains tahun 2 sekolah kebangsaan yang akan dipelajari oleh semua murid tahun 2 sekolah kebangsaan di Malaysia. Baik, jadi cikgu rasa setakat tu sajalah perkongsian cikgu. Cikgu harap perkongsian cikgu ini dapat menarik minat anak-anak, murid-murid untuk terus belajar sains. Kan bila adik-adik dah tahu apa yang perlu dipelajari, mungkin lebih berminat dan sentiasa ingin belajar sains. Dan cikgu doakan semua kita sentiasa dilindungi Allah dalam musim Covid ni, dalam musim virus. Dan jangan walaupun adik-adik belajar di rumah PDPR, sentiasalah belajar dan bersemangat untuk belajar. Jaga diri dan sentiasa berdoa, jangan tinggal solat. Itu pesanan cikgu kepada semua murid-murid yang sedang menonton perkongsian cikgu pada hari ini. Jadi setakat itu sajalah daripada Cikgu Ware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.